Hai, Assalamualaikum anak Ustazah. Hari ini Ustazah nak kongsikan satu doa yang boleh kita amalkan pada setiap hari. Jom kita amalkan. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma amitna bil iman, Allahumma asyurna bil iman, wa adkhilna jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Dan masukkan ke syurgamu dengan iman. Boleh? Apa yang dimaksudkan dengan iman ni? Iman menurut bahasa adalah percaya ataupun membenarkan. Manakala menurut istilah pula, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan pula dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan kita. Hukum beriman ini pula adalah wajib. Wajib bagi orang Islam. Membenarkan dengan hati ni kan, bermaksud kita terima segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni kita terima, kita benar, kita yakinkan dalam hati kita bahawa ada hikmah di sebalik apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Jadi kita benarkan kata hati kita, kita yakin, apa yang Allah bagikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Bermaksud kita ada iman. Sebab apa? Sebab kita terima apa yang Allah hadirkan dalam diri kita. Yang kedua pula adalah mengikrarkan dengan lisan kita. Kita mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW pesuruh Allah. Jadi dia yakin. Kalau dia yakin Allah adalah satu dan Nabi Muhammad pesuruh Allah, itu adalah bermaksud dia berikrar dengan lisan. Dia ada iman. Faham jelas? Yang ketiga pula, mengamalkan dengan anggota badan kita. Iaitu, kalau kita melakukan sesuatu, akhlak kita menggambarkan iman kita macam mana. Contohnya, kita bersedekah kan. Kita amalkan akhlak mahmudah dalam diri kita. Jadi kat situ, tandanya kita ada iman. Segala amalan yang kita lakukan dengan niat untuk mendapat keredaan Allah, dengan mendapatkan ganjaran daripada Allah, bermaksud kita masih ada iman. Faham? Apa hubungan iman dan akhlak pula? Iman dengan akhlak ni saling berkait. Yang mana iman dengan akhlak ni saling melengkapi. Sekiranya iman dia ada dalam diri seseorang tetapi akhlak mulia dia tidak digambarkan, ibarat yang amalan tersebut ibarat sia-sia saja. Seperti mana seorang tu dia beriman, dia kata aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia tidak melaksanakan segala perintah Allah. Contohnya, dia tidak menunaikan solat, lepas tu dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, lepas tu dia melakukan kejahatan, lepas tu dia ibarat macam dia merasakan diri dia syak sendiri, dia rasa aku dah beriman ni. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada hari akhirat, walhal mereka tidak beriman pun sebenarnya. Ibaratnya macam itulah, dia syak sendiri. Tapi sebenarnya iman dengan akhlak ni saling berkait erat dan saling melengkapi. Dua-dua kena ada dalam jiwa seseorang tersebut. Faham? Seterusnya, akhlak adalah bukti keimanan seseorang itu. Yang mana akhlak tersebut mestilah dimiliki oleh seseorang yang beriman. Akhlak yang baik. Contohnya akhlak sabar, akhlak ikhlas, akhlak yang baik, mulia, akhlak yang mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia macam mindset, contoh kat sini Ustazah bagi contoh, seseorang itu dia melakukan setiap perbuatan dia mestilah
untuk mendapat keredaan Allah. Dan lillahi ta'ala, setiap perbuatan amal ataupun kebajikan yang dilakukan oleh seseorang itu niat lillahi ta'ala, maka terbuktilah seseorang itu masih ada iman. Walaupun kadang iman seseorang tu ada kadang surut, kadang-kadang naik. Biasalah iman manusia sentiasa bertambah dan sentiasa juga berkurang. Oleh itu kita kena sentiasa tambahkan iman kita untuk kita dapat keredaan Allah SWT. Jelas? Adakah akhlak yang mulia tanpa iman diterima oleh Allah? Bergantung kepada niat seseorang. Seperti mana dalam sebuah hadis, ya innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tersebut bergantung kepada niat. Jika niat dia untuk mendapat perhatian, maka dapat perhatian saja. Tapi jika niat dia untuk mendapat keredaan Allah SWT, maka menggambarkan akhlak dia seorang yang beriman. Seperti mana dalam sebuah hadis juga daripada hadis riwayat Tirmizi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang bermaksud mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi akhlak dekat sini tak semestinya dia melakukan amal kebaikan dibagus. Tidak, bukan macam tu. Tapi disertakan dengan niat dia. Setiap amal kebaikan kita tu, kita tengok balik, relatekan balik, niat tu kena tak dengan akhlak kita. Dan niat tu relate tak dengan iman kita. Contoh saya bagi, kalau seseorang itu dia nak bersedekah kan, sebelum tak pernah sedekah, tiba-tiba hari tu dia nak sedekah sebab dia nampak ramai orang kat situ kan. Jadi persepsi dia, sekiranya kalau aku sedekah hari ni, mesti ramai orang hormat dia, mesti orang ingat aku ni orang kaya, ataupun mesti orang ingat aku ni dalam kategori alim ulama lah, orang baik-baik kan. Dia niat dah macam tu kan. Jadi itu bukanlah standard seseorang itu beriman. Jadi dekat sini nak dikaitkan, nak dipendekkan cerita, iman seseorang itu memanglah bergantung kepada akhlak, tetapi disertakan pula dengan niat. Bergantung kepada niat. Apapun bergantung kepada niat. Jelas? Bagaimana membentuk akhlak mulia mengikut landasan syarak? Kita bentuk dengan melakukan segala perbuatan amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan segala larangannya, dan disertakan pula dengan niat. Niat adalah yang pertama. Kalau kita lakukan sesuatu perkara ataupun meninggalkan sesuatu perkara tanpa niat kerana Allah Ta'ala, ibarat amalan kita sia-sia saja. Jadi dekat sini kita nak bentuk akhlak mulia kita dengan melakukan ibadat-ibadah yang mendekatkan diri kita dengan Allah. Contohnya kita melakukan ibadat solat. Kita solat awal waktu. Kita solat sunat taubat. Kita solat sunat hajat. Kita solat sunat kita lakukan ibarat kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Bukan ibarat, memang kita nak dekatkan diri kita dengan Allah. Dan salah satu kita nak bentuk akhlak mulia kita melalui hubungan kita dengan Allah SWT. Seterusnya kita lakukan ibadah seperti puasa, ibadah zakat, ibadat haji dan segala apa yang diperintahkan Allah SWT untuk kita dapatkan silaturahim kita dengan Allah SWT dan dapatkan silaturahim kita dengan masyarakat umat Islam. Jadi dekat sini kita sebenarnya slow-slow kita dah bentuk akhlak mulia kita ini mengikut apa yang Allah nak letakkan diri kita ini masuk ke syurga. Bagaimana kita nak tempatkan kita ke dalam syurga, begitulah Allah nak kita bantu untuk diri kita untuk berakhlak mulia, untuk kita dapat menjadi tergolong dalam golongan orang yang beriman. Jadi kita bentukkan akhlak mulia kita ini dengan melakukan segala amal kebaikan, meninggalkan segala larangan Allah SWT. InsyaAllah kita dapat membentuk akhlak mulia kita ini sehingga kita mendapat tergolong dalam golongan orang yang beriman. Faham? Kesimpulannya, tidak rugi kita berakhlak mulia, malah Allah lebih-lebih lagi suka. Beradab sopan kita sentiasa, mari bersama mengamalkannya. Kesimpulannya, marilah kita semua berusaha untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi akhlak mulia kita menjadi yang lebih baik. Okey, daripada akhlak kita yang mulia ini, insya-Allah tergolong dalam golongan orang yang beriman. Sebab apa? Sebab Allah lagi suka kita berakhlak mulia. Kita nak berusaha untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjaga perilaku diri kita ini daripada melakukan perbuatan yang
diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, marilah bersama-sama kita untuk berubah, untuk ubah diri kita, untuk berakhlak mulia, untuk beriman. Sebab iman dengan akhlak ini saling berkait, dan jangan lupa disertakan dengan niat. Amal kebaikan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita larangkan, mesti disertakan dengan niat agar dapat kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Ila liqa.